Selamat sejahtera semua. Selamat datang ke channel Cikgu Tan. Belajar tajuk kecil terakhir bab 7, iaitu 7.5 penubuhan parti politik selepas Perang Dunia Kedua. Parti-parti politik tahun 1940-an. Yang pertama, Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM), Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak (PKMS), Angkatan Pemuda Insaf, Pergerakan Pemuda Melayu, seterusnya United Malay National Organisation iaitu UMNO, Parti Kebangsaan Melayu Labuan (PKML), Malayan Indian Congress iaitu MIC, Barisan Pemuda Barib, Barisan Pemuda Sarawak BPS, dan akhir sekali Malayan Chinese Association iaitu MCA. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, Parti Kebangsaan Melayu Malaya iaitu PKMM, ditubuhkan pada Oktober 1945. PKMM dipimpini oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Ishaq Haji Muhammad dan Ahmad Bostamam. Dari segi perjuangan, PKMM melahirkan kesedaran politik dalam kalangan orang Melayu. Yang kedua, menekankan perpaduan antara penduduk berbilang kaum. Dan yang ketiga, mencapai kemerdekaan dan memperjuangkan Melayu Raya. Seterusnya, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak iaitu PKMS, ditubuhkan pada tahun 1946. Pemimpin PKMS terdiri daripada Abang Haji Zaini, Abang Haji Openg dan Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. PKMS memupuk kesetiaan dan perpaduan kaum di Sarawak, menentang penyerahan Sarawak kepada British, dan perjuangan yang ketiga, penjenamaan semula Persatuan Melayu Sarawak iaitu PMS yang diharamkan semasa pendudukan Jepun di Sarawak. Parti politik seterusnya ialah Angkatan Pemuda Insaf iaitu API, singkatan bagi Angkatan Pemuda Insaf, yang ditubuhkan pada Februari 1946. Pemimpinnya ialah Ahmad Bostamam. Perjuangan anggota Pemuda Insaf termasuklah yang pertama, menggembeling tenaga pemuda sebagai penggerak untuk membuat perubahan politik. Yang kedua, menggunakan slogan Merdeka dengan Darah untuk memperjuangkan kemerdekaan. Baiklah pelajar, kita lihat parti politik yang keempat, Pergerakan Pemuda Melayu iaitu PPM, ditubuhkan pada Mac 1946. PPM dipimpini oleh Muhammad Sirat Yaman, Awang Ramli,
Rosli Dobi dan Moshidi Siddiq. Tujuan PPM adalah untuk menentang penjajahan British dan menuntut kemerdekaan Sarawak. Seterusnya, United Malays National Organisation, iaitu UMNO, telah ditubuhkan pada bulan Mei 1946 oleh Dato' On Jaafar. Selain itu, pemimpinnya terdiri daripada Tunku Abdul Rahman. Tujuan UMNO adalah untuk menentang Malayan Union dan bekerjasama dengan kaum lain untuk mencapai kemerdekaan. Parti politik yang keenam ialah Parti Kebangsaan Melayu Labuan, iaitu PKML. Ditubuhkan pada bulan Jun tahun 1946, PKML dipimpini oleh Tengku Nordin dan Zakaria Gun. Perjuangan PKML adalah untuk meningkatkan kemajuan dalam bidang sosial ekonomi dan menuntut agar Sabah dimerdekakan daripada pentadbiran British. Seterusnya pelajar Parti Politik Malayan Indian Congress, singkatannya MIC. MIC telah ditubuhkan pada bulan Ogos tahun 1946. Pemimpinnya yang pertama John TV, yang kedua KL Divasar. Dari segi perjuangan, MIC menjaga kepentingan orang India di Tanah Melayu dan memperjuangkan kemajuan politik bersama-sama kaum lain. Kita teruskan ke parti politik yang seterusnya, iaitu Barisan Pemuda atau BARIP. Ditubuhkan pada bulan Disember tahun 1946 di Jesselton dan Labuan. Pemimpinnya yang pertama Mandul Sharif, yang kedua Imam Suhaili Yaakob dan yang ketiga Pangeran Ahmad. BARIP bertujuan untuk menyatukan anak negeri dan bekerjasama memperbaiki keadaan ekonomi dan politik. Yang kedua, menuntut keadilan daripada pentadbiran British. Parti politik yang seterusnya ialah Barisan Pemuda Sarawak, iaitu BPS. BPS ditubuhkan pada bulan Jun tahun 1947. Pemimpinnya ialah Abang Muhammad Kasim Taha dan Ahmad Zaidi Edrus. BPS memperjuangkan kepentingan penduduk Bumiputera ke arah berkerajaan sendiri dan menentang penyerahan Sarawak kepada British. Seterusnya, parti politik yang terakhir untuk tahun 1940-an ialah Malayan Chinese Association, iaitu MCA. MCA ditubuhkan pada bulan Februari tahun 1949. Pemimpinnya terdiri daripada Tan Cheng Lock, Yong Suk Lin dan H.S. Lee. MCA bertujuan memelihara kepentingan kaum Cina dan bekerjasama menentang komunis di Tanah Melayu.
Baiklah pelajar, anda telah perhatikan parti politik banyak ditubuhkan selepas Perang Dunia Kedua kerana perkembangan nasionalisme, iaitu semangat untuk membebaskan diri daripada cengkaman penjajah dan seterusnya mewujudkan negara yang merdeka dan berdaulat. Mari kita teruskan melihat parti-parti politik tahun 1950-an. Yang pertama, IMP, iaitu Independence of Malayan Party. Yang kedua, PAS, iaitu Parti Islam Setanah Melayu. Seterusnya, People's Progressive Party, iaitu PPP, dan Parti Negara. Yang pertama, Independence of Malayan Party, IMP. IMP ditubuhkan pada bulan September tahun 1951. Pemimpinnya terdiri daripada Datuk On Jaafar dan Tan Cheng Lock. Perjuangan IMP yang pertama, menyatukan rakyat pelbagai kaum di Tanah Melayu. Yang kedua, kerjasama kaum sebagai dasar penting untuk mencapai kemerdekaan. Yang kedua, Parti Islam Setanah Melayu, singkatannya PAS. Ditubuhkan pada bulan November tahun 1951, pemimpinnya Haji Ahmad Fuad Hassan dan Dr. Burhanuddin Al-Helmi. PAS memperjuangkan kemerdekaan penuh bagi Tanah Melayu dan penyatuan pentadbiran Islam di negeri Melayu. Kita teruskan ke parti yang seterusnya, People's Progressive Party, singkatannya PPP. Ditubuhkan pada bulan Januari tahun 1953 dan pemimpinnya terdiri daripada Dr. S. Ganapati Pillai dan Dr. Siniva Sagam. Perjuangan bagi PPP yang pertama, memperjuangkan hak yang sama untuk semua kaum. Yang kedua, memperjuangkan keadilan sosial ekonomi berasaskan demokrasi berparlimen. Baiklah pelajar, kita teruskan ke Parti Negara. Ditubuhkan pada bulan Februari tahun 1954. Pemimpin-pemimpin Parti Negara termasuklah yang pertama, Datuk On Jaafar, yang kedua, Datuk Hamzah Abdullah, yang ketiga, Hia Su Siang, yang keempat, EEC Turaisinggam, dan yang kelima, P. Ramani. Parti Negara memperjuangkan dua. Yang pertama, menuntut kemerdekaan dengan kerjasama semua kaum. Yang kedua, membentuk satu parti bagi semua rakyat untuk membentuk negara Tanah Melayu. Secara kesimpulannya, kebanyakan parti politik yang ditubuhkan berasaskan kaum dari segi aspirasi dan keahlian. Sebahagiannya pula ditubuhkan untuk memperjuangkan kepentingan kaum. Walau bagaimanapun, terdapat penubuhan parti politik pelbagai kaum sebagai usaha membentuk parti bercorak kebangsaan. Penubuhan parti politik mencerminkan kesedaran berorganisasi untuk menjamin kejayaan perjuangan. Oleh sebab itu,
Permuafakatan dan kesederhanaan dalam perjuangan amat penting bagi memastikan keharmonian masyarakat dan kestabilan politik di negara kita. Sikap bertolak ansur dalam gerakan politik mencapai kematangan apabila berlaku kerjasama politik antara kaum di negara kita mulai pertengahan tahun 1940-an. Kerjasama politik ke arah kemerdekaan. Yang pertama, Pakatan Putera AMCJA. Yang kedua, Persidangan Kebangsaan. Yang ketiga, Konvensyen Kebangsaan. Yang keempat, Pembentukan Perikatan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, Pakatan Putera AMCJA, pimpinan Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan All Malaya Council of Joint Action AMCJA diketuai oleh Tan Cheng Lock bergabung pada bulan Disember tahun 1947. Pakatan ini menjadi perintis untuk memupuk kerjasama politik antara kaum, melahirkan manifesto Perlembagaan Rakyat sebagai alternatif pembinaan negara bangsa yang merdeka. Manifesto ini mencadangkan pemerintahan sendiri, pembentukan Dewan Perundangan dan penerimaan satu kewarganegaraan. Persidangan kebangsaan berlangsung pada bulan Februari tahun 1954, diketuai oleh Datuk Panglima Bukit Gantang, Menteri Besar Perak, iaitu Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz. Persidangan tersebut membincangkan langkah membentuk gabungan Parti Politik Kebangsaan Tanah Melayu. Selain itu, membincangkan langkah membentuk gabungan Pilihan Raya, membentuk gabungan Parti Politik Kebangsaan Tanah Melayu yang bersatu. Persidangan ini disertai oleh IMP, iaitu Independence of Malayan Party, MIC, iaitu Malayan Indian Congress, Persatuan Ceylonese Malaya dan Persatuan Eurasian Malaya. Baiklah pelajar, kita teruskan ke Konvensyen Kebangsaan. Konvensyen ialah persidangan anggota pertubuhan politik untuk membincangkan sesuatu perkara. Konvensyen Kebangsaan yang dianjurkan oleh UMNO, pimpinan Tunku Abdul Rahman, dan MCA, pimpinan Tan Cheng Lock, diadakan pada bulan Ogos tahun 1954. Konvensyen yang membincangkan usaha ke arah kemerdekaan dan masa depan Tanah Melayu ini dihadiri oleh Parti Islam Setanah Melayu iaitu PAS, Persetiaan Melayu Kelantan dan Persatuan Melayu Semenanjung. Konvensyen ini meluluskan resolusi mendesak British mengadakan pilihan raya persekutuan. Seterusnya, pembentukan Parti Perikatan. Pada bulan Oktober
tahun 1954, MIC menyertai UMNO dan MCA membentuk Parti Perikatan. Penyertaan MIC melengkapkan kerjasama tiga kaum terbesar di Tanah Melayu. Parti ini memilih kapal layar sebagai logo yang melambangkan kesediaan menempuh cabaran dan rintangan bagi mencapai kemerdekaan negara. Nampaknya kita dah sampai ke penghujung untuk tajuk kecil hari ini. Kesimpulannya, kerjasama antara kaum penting untuk mencapai kemerdekaan dan memastikan penduduk berbilang kaum di negara kita dapat hidup dalam keadaan rukun dan damai. Baiklah, dengan ini selesailah bab 7 yang terdiri daripada 5 tajuk kecil. Kita telah sebelum ini telah belajar 7.1 latar belakang idea negara merdeka. Tajuk kedua, jawatan kuasa hubungan antara kaum. Tajuk ketiga, sistem ahli. Tajuk keempat, sistem pendidikan kebangsaan. Dan tajuk hari ini, penubuhan parti politik. Sekian saja perkongsian Cikgu Tan untuk kali ini. Sehingga kita jumpa lagi. Terima kasih pelajar. Jumpa lagi. Bye.